Buletin 1.30 15 September bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama hari ini. Gempa bumi dan tsunami di Indonesia, 48 disahkan terkorban. Perdana Menteri kecewa dunia tidak banyak berubah. PRK Port Dickson pertandingan 7 penjuru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekurang-kurangnya 48 orang dilaporkan terkorban akibat gempa bumi yang disusuli tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Menurut Agensi Mitigasi Bencana Alam BNPB, 356 yang lain dilaporkan cedera. Angka kematian bagaimanapun dijangka meningkat memandangkan ramai yang dilaporkan masih hilang. Korban meninggal yang ada di kami saat ini 30 orang. Kemudian kasus-kasus ortopedi yang memerlukan tindak lebih lanjut secara operasi maupun intervensi oleh spesialis ortopedi itu kurang lebih 12 orang. Kasus trauma kepala ada 9 orang. Ini untuk sementara kami bisa laporkan. Pihak berkuasa menghadapi kesukaran untuk menjalankan usaha menyelamat memandangkan bekalan elektrik dan jaringan komunikasi terputus. Rakaman video amatur yang disiarkan oleh stesen televisyen tempatan memaparkan air menghempas rumah di sepanjang pantai di Palu. Selain Palu, tsunami juga membadai Donggala, kira-kira 27 km dari pusat gempa. Puluhan bangunan di Palu dilaporkan musnah dan sebuah kapal dihanyutkan ombak sehingga terdampar di tepi pantai. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat (USGS), gempa bumi yang pertama berlaku pada jam 3 petang semalam, kira-kira 56 km utara Palu. Sementara gegaran 7.5 magnitude dikesan kira-kira 80 km utara Palu. Lebih 600,000 penduduk menetap di Donggala dan Palu. Selain struktur kediaman yang ranap, gerbang jambatan Ponulele yang menghubungkan Donggala Barat dan Donggala Timur di Sulawesi Tengah juga runtuh selepas dihempas tsunami. Jabatan ikonik itu antara lokasi tarikan pelancong di Palu. Sementara itu, infrastruktur di beberapa buah pelabuhan di Pulau Sulawesi turut mengalami kerosakan. Pelabuhan Pantoluan dilaporkan mengalami kerosakan paling teruk. Dalam pada itu, kumpulan pertama anggota tentera Indonesia terdiri daripada 83 orang dikerah ke Pulau Sulawesi untuk membantu mangsa gempa bumi. Pesawat Hercules berlepas dari Jakarta ke Makassar turut membawa barang bantuan antaranya kemah, katil sementara, peralatan operasi dan generator. Setibanya di Makassar, bantuan akan diterbangkan dengan menggunakan helikopter ke kawasan terjejas kerana landasan di lapangan terbang Palu mengalami kerosakan. Gempa bumi menggegarkan Palu turut mengakibatkan wilayah itu terputus hubungan. Kerajaan juga menyediakan telefon satelit untuk memudahkan operasi pengurusan bantuan bencana. Sementara itu, Wisma Putra mengesahkan semua pelajar Malaysia di Makassar selamat. Melalui kenyataan dikeluarkan, difahamkan Kedutaan Besar di Jakarta dan Konsul Kehormat di Makassar telah berhubung dengan pelajar Malaysia di lokasi berkenaan. Setakat ini, tiada rakyat Malaysia yang terkesan secara langsung akibat bencana ini. Namun, Kementerian Luar Negeri akan memantau secara dekat perkembangan tragedi ini memandangkan masih terdapat beberapa gempa susulan. Rakyat Malaysia yang berada di luar Sulawesi Tengah dan memerlukan bantuan boleh menghubungi nombor dan email yang tertera. Selepas 15 tahun Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali ke pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, unggah dengan memperkenalkan Malaysia baru pimpinannya kepada dunia. Selain menegaskan bahawa Malaysia baru ini akan berpegang kepada keadilan, tadbir urus yang baik serta menghormati undang-undang, Perdana Menteri melahirkan kekecewaannya kerana dunia tidak banyak berubah. Ikuti laporan Manja Ismail di New York. Tun Dr. Mahathir memulakan ucapannya dengan menyatakan pendirian Malaysia
yang mahu berkawan dengan semua negara, bersikap neutral dan berkecuali. Malaysia Baharu, tegas Perdana Menteri, akan menyokong setiap prinsip yang didokong oleh PBB dalam perhubungan antarabangsa. But today, 15 years later, the world has not changed very much. If at all, the world is far worse than 15 years ago. Today, the world is in a state of turmoil, economically, socially, and politically. There is a trade war going on between the two most powerful nations, and the rest of the world is feeling the pain. Tun Dr. Mahathir berkata, usaha dunia memerangi keganasan tidak akan selesai sehingga punca sebenar ditemui dan dibuang, manakala hati dan minda mereka yang cenderung kepada keganasan dimenangi. Menurutnya, punca sebenar keganasan sekarang ialah apabila tanah rakyat Palestin dirampas bagi membentuk negara Israel pada 1948. Sejak itu, rakyat Palestin dibunuh dan dipaksa meninggalkan tanah mereka, manakala rumah dan ladang dirampas. The world does not care even when Israel breaks international laws, seizing ships carrying medicine, food, and building materials in international waters. It is the anger and frustration of the Palestinians and their sympathizers that caused them to resort to what we call terrorism. But it is important to acknowledge that any act which terrifies people also constitute terrorism. Perdana Menteri turut menyuarakan kebimbangannya terhadap nasib umat Islam di Myanmar yang dibunuh dan rumah mereka dirampas sehingga sejuta orang menjadi pelarian. Yet, the authorities of Myanmar, including a Nobel Peace Laureate, deny that this is happening. I believe in non-interference in the internal affairs of nations. But does the world watch massacres being carried out and do nothing? Tun Dr. Mahathir turut mengulangi pendiriannya sebelum ini bahawa PBB memerlukan perubahan. I had suggested that the veto should not be by just one permanent member, but by at least two powers backed by three non-permanent members of the Security Council. The General Assembly should then back the decision with a simple majority. Selepas 15 tahun bersara dan usianya menjangkau hampir seabad, pendirian Tun Dr. Mahathir mengenai isu-isu antarabangsa tidak berubah. Jika ucapannya diunggah sebentar tadi, boleh dijadikan asas dasar luar baru Malaysia, ia sebenarnya adalah dasar luar Malaysia sewaktu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat selama 22 tahun sebelum ini. Manja Ismail dan juru kamera Anizam Kunani, PBB, New York. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson pada 13 Oktober depan akan menyaksikan 7 calon merebut kerusi berkenaan. Pegawai pengurus PRK Port Dickson, Kari Makmur berkata sebaik pusat penamaan ditutup, pihaknya menerima 8 borang pencalonan. Namun, satu pencalonan telah ditolak. Calon yang layak bertanding ialah Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, calon PAS Muhammad Nazri Mokhtar dan bekas Ketua UMNO bahagian Teluk Kemang, Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang bertanding sebagai calon bebas. Manakala calon lain ialah bekas pembantu peribadi Datuk Seri Anwar, Muhammad Saiful Bukhari Azlan, Stevie Chan Keng Leong, Lau Sek Yan dan Kan Chi Yuen bertanding atas tiket bebas. A. Rajendra yang menghantar borang pencalonan pada saat akhir penamaan berlangsung bagaimanapun ditolak pencalonannya disebabkan pencadang bukan pemilih berdaftar di Parlimen Port Dickson. Kerusi Parlimen Port Dickson dikosongkan Datuk Daniel Balagopal Abdullah untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali aktif dalam dunia politik tanah air.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengambil pendirian untuk membenarkan calon PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanding di Port Dickson. Meskipun sebelum ini terdapat bantahan status kelayakan Datuk Seri Anwar untuk bertanding dalam mana-mana pilihan raya. Jelas pengerusi SPR Azhar Azizan Harun, keputusan itu dibuat berdasarkan Perlembagaan Persekutuan di mana Ketua Umum PKR itu telah menerima pengampunan penuh dari Yang di-Pertuan Agong. SPR mengambil pendirian bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah berkelayakan untuk menjadi calon dan seterusnya bertanding di dalam pilihan raya kecil P132 ini. Ya, kita telah membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanding sebab beliau telah menerima pengampunan penuh oleh Duli Yang Maha Yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Semalam, satu surat bantahan dikemukakan iaitu melibatkan seorang pengundi berdaftar Port Dickson mengemukakan tindakan undang-undang bagi memohon pengisytiharaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak bertanding untuk mana-mana kerusi parlimen. Kembali. Ketika ini sedang berlangsungnya pelbagai aktiviti bersama artis dan selebriti di Karnival Jom Heboh Pulau Pinang. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Fiza Sabjahan langsung dari Stadium Negeri Batu Kawan. Fiza, kongsikan antara aktiviti yang sedang berlangsung dan antara tarikan di Karnival kali ini. Terima kasih Marcella di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siri Jelajah Karnival Jom Heboh edisi kedua untuk tahun 2018 ini berkampung di Pekarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Bermula jam 10 pagi tadi, sambutan yang diterima daripada pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke sini amatlah memberangsangkan. Dan untuk pengetahuan para penonton sekalian, antara booth-booth yang turut disediakan di sini seperti Banana Land, seperti Rauda, Kita Juara dan juga drama sangat yang membariskan barisan personaliti hebat dan juga turut memberikan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang dapat anda kongsikan seisi keluarga. Selain daripada promosi istimewa daripada rakan niaga kami, anda juga berpeluang untuk bersua muka dan juga membeli barangan-barangan istimewa daripada selebriti kegemaran anda menerusi bazar selebriti yang turut disediakan di Karnival Jom Heboh ini. Dan hari ini sebenarnya saya turut bersama dengan Zul Huzaimi dan juga Said Ali, antara selebriti yang turut sebenarnya bersama-sama dengan kita di Karnival Jom Heboh ini. Mungkin Zul boleh kongsikanlah setakat ni sambutan daripada mereka yang tinggal di sekitar Pulau Pinang ini atas kunjungan mereka ke Karnival Jom Heboh. Okey, untuk kali ini bukan saja Pulau Pinang lah. Saya nampak di sebelah utara. Utara ni memang persambutan luar biasa sikit. Awal 9 pagi saya dah nampak orang dah ramai dah berkumpul sini. Itu yang jadi seronok. Berbanding dengan tempat lain, saya rasa di utara ni memang terbaik. Alhamdulillah. Kalau Said sendiri setakat ni apa barangan-barangan yang turut dijual oleh rakan-rakan selebriti yang lain? Okey, sebenarnya daripada malam tadi dah hujan di sini, tapi saya tak tahu lah sambutan hari ini, ya Allah, memang hebatlah sebab saya ada kali kedua datang sini dan saya turut bersama dengan rakan-rakan senaga artis-artis yang lain. Macam ada kucing kat sini, kalau nak makanan kucing, barang-barangan kucing semua ada di sini. Macam Abang Zul Zaimi ada jual kasut kanak-kanak, baju-baju macam-macam, dan kita ada Dananik sana punya booth di sana, dan kita di belakang saya ni ekspedisi, dan kita ada Talib Mizat di kat sini sebab dia menjualkan aiskrim. Panas-panas ni memang sesuai untuk korang orang-orang Pulau Pinang yang nak dapatkan aiskrim. Basahkan tekak, lega. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Said dan juga Zul Huzaimi. Bagi anda pengunjung yang belum lagi berkesempatan untuk hadir ke Karnival Jom Heboh ini, kami tunggu anda di sini hingga jam 10 malam nanti, kerana pada jam 9 malam nanti kita ada konsert Hot Jam yang membariskan barisan artis-artis terkenal tanah air. Jadi sehingga kita berjumpa lagi kembali semula bersama dengan Marcella di Sri Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Fiza langsung dari Stadium Negeri Batu Kawan. Baik, kita beralih ke Perhimpunan Agung UMNO 2018. Tindakan undang-undang perlu dikenakan ke atas ahli UMNO yang bertindak melompat parti selepas kekalahan pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Desakan itu disuarakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajdi Dasuki, yang mahu UMNO bertindak tegas kerana beranggapan mereka adalah petualang yang tidak taat kepada parti. Kita kena desak pucuk pimpinan agar mengambil tindakan tegas kepada petualang-petualang ini, termasuk tindakan undang-undang terhadap mereka yang bertanding
parti, memanfaatkan jentera parti, menggunakan wang parti sebelum ini, tetapi akhirnya curang kepada akar umbi. Beliau turut menasihatkan pemuda agar tidak terus hampa dan kecewa atas kekalahan PRU lalu. Sebaliknya menjadikan pengajaran sejarah Islam ketika peperangan Uhud untuk bangkit semula memperoleh kemenangan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar dalam persidangan Pemuda UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO di Dewan Tun Dr. Ismail, Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pagi tadi. Turut hadir Ketua Pemuda PAS Khalil Abdul Hadi dan Ahli Pemuda UMNO. Ketua Pegawai Eksekutif Alliance General Insurance Malaysia Berhad, Zakri Khair, dilantik sebagai pengerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang baru. Menurut kenyataan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri, pelantikan itu berkuat kuasa 8 Oktober depan. Zakri yang memiliki pengalaman 30 tahun dalam bidang insurans dan pengurusan portfolio rakyat Malaysia pertama dilantik sebagai Ketua Pengurus Negara di Alliance Malaysia Berhad. Beliau juga ahli fellow Institute Insurance Malaysia. Lantikan itu bagi menggantikan Tan Sri Dr. Asih Cik Mat Zakri. Tan Sri Asih baru-baru ini dilantik Ahli Majlis Amanah Rakyat MARA. Teka-teki siapa bergelar juara da'i pendawah Nusantara musim ke-6 akhirnya terjawab apabila Muhammad Adam Muhibullah Abdullah atau Da'i Adam dinobatkan pemenang. Pemuda berasal dari Ranau Sabah yang juga seorang mu'alaf nyata terkejut apabila namanya diumumkan pemenang oleh pengacara program realiti berkenaan Datuk Rosham Nur dan Izar Nazri. Kejayaan Adam bertambah manis berbaur sebab apabila ibunya Nur Syahwani Abdullah yang juga baru memeluk agama Islam turut berada di sisinya. Sebenarnya tadi waktu kat backstage, tiba-tiba ada orang cakap, ada orang nak jumpa. So macam bila tengok macam, ya Allah ya Rabbi, kenapa pula tiba-tiba, sebab tak tahu pun akan datang kat sini kan. Sebab memang kat Sabah dan keadaan kami keluarga yang agak susah. So nak datang ke sini memang tak jangka lah kan. Rupanya ada yang plan, aduh lah. So memang alhamdulillah saya rasa sangat happy, sangat terharu lah. Sebenarnya bukan sebab kejuaraan, yang ni lah yang sebenarnya yang lebih buat saya rasa terharu sebenarnya. Menurut Adam, beliau berhasrat menyambung pengajiannya di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, yang berbaki satu semester sebelum merancang sebarang perjalanan kerjaya sebagai pendakwah. Naib juara program da'i dimenangi Da'i Imran, manakala tempat ketiga Da'i Haziq. Juara membawa pulang hadiah wang tunai RM60,000 serta menerima 2 tiket umrah tajaan Almas Beauty and Health dan trofi. Manakala naib juara menerima wang tunai RM15,000, tiket umrah dan trofi. Tempat ketiga menerima RM10,000. Sepasang warga emas kerugian lebih RM350,000 apabila rumah kedai milik mereka terbakar. Kedua-dua mangsa di tingkat atas premis ketika kejadian tetap bersyukur kerana terselamat. Kejadian berlaku kira-kira jam 8.40 malam tadi di lorong Kenanga, Batu Buruk, Kuala Terengganu berhampiran Hotel Permai. Mau lepas semayang tu lah saya berehat sejak atas kursi. Budak-budak kabar saya, dia kata nampak asap. Bau asap tu dia. Lepas tu dia turun macam sudah tak mahu. Nampak api mari dah tu dia. Mana? Saya pun turun tengok api ada sungguh dah balik belakang. Dalam situ. Ismail Said 79 dan isteri Zainun Kasim 69 tinggal di premis ketika kejadian. Bomba menerima panggilan jam 8.49 dan tiba di lokasi 7 minit kemudian. 3 jentera termasuk 1 dari Jalan Kota terbabit dalam operasi pemadaman. Punca kebakaran dan kerugian masih disiasat. Seorang penjawat awam antari yang ditahan dalam serbuan agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Ampang malam tadi. Penjawat awam terbabit bukan sahaja dikesan menagih dadah jenis metafetamin, malah turut memproses dan mengedar air ketum. Dalam serbuan di flat pandan mewah, pihak AADK menemui 1 periuk ketum yang sedang diproses. Pemeriksaan lanjut turut menemui beberapa bungkusan air ketum yang siap diproses dan 1 plastik daun ketum. RM10 dikenakan bagi setiap bungkusan air ketum yang siap diproses. Siasatan awal mendapati daun ketum terbabit diperoleh dari Perak dan mampu mendapat pulangan sehingga RM1,000 setiap bulan. Ujian saringan air kencing penjawat awam terbabit turut positif dadah. AADK turut menyerbu beberapa buah rumah dan pusat hiburan di sekitar Ampang dan berjaya menahan 15 lelaki dan 2 wanita kerana positif dadah jenis metafetamin dan heroin. Mereka dibawa ke Ibu Pejabat AADK daerah Ampang untuk tindakan.
Beralih ke perkembangan sukan, Terengganu FC TFC mengesahkan tempat ke separuh akhir bola sepak Piala Malaysia apabila menumpaskan juara Liga Perdana musim ini, Felda United 4-3 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Bagaimanapun, TFC dicabar hebat sebelum mar dengan agregat 6-4. Felda United terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain import Thiago Junior pada minit ke-11. Terengganu berusaha membolosi gawang pelawat, namun Felda United tidak memberi ruang menyebabkan perusahaan kekal 1-0 hingga rehat. Bersambung babak kedua, Felda United berjaya menambah jaringan kedua hasil rembatan Ahmad Syamin Yahya pada minit ke-48. Gol yang dicari TFC akhirnya hadir pada minit ke-56 melalui jaringan litak dari luar kotak penalti. Semakin bersemangat, TFC bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-68 menerusi gol Adib Aizuddin Abdul Latif. Felda tidak berputus asa apabila berjaya meledak jaringan ketiga menerusi Fortunato pada minit ke-78. Namun, TFC tidak memberi ruang, kembali menyamakan kedudukan 3-3 menerusi tolakan Abdul Malik Mat Arif pada minit ke-82. Kapten Kipre Cece menambah derita pelawat apabila meledak jaringan keempat pada minit ke-85 sekaligus melengkapkan malam gemilang skuad penyu dengan kemenangan dramatik 4-3. Badminton terbuka Korea. Pemain bergula lelaki negara Choi Ka-ming dan Loh Juan-shen beraksi cemerlang apabila mara ke peringkat separuh akhir. Hanya mereka berdua yang berjaya melepasi suku akhir, sementara Aaron Chia, So Woo-yik dan bergu wanita Cho Mi-kwan, Lee Meng-yin terkandas. Choi Ka-ming dan Loh Juan-shen nyata tampil mengagumkan pada penampilan mereka kali ini. Bertemu bergu Thailand Kitinupong Kadern dan Dechapul Puavaranukroh. Ka-ming dan Juan-shen bangkit selepas diheret ke set penentuan dan memenangi perlawanan 21-19, 14-21, 21-15 dalam tempoh 51 minit. Hari ini mereka akan menentang lawan sukar yang juga pilihan ke-8, Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe dari Jepun. Endo dan Watanabe sebelum itu telah menyingkirkan bergu lelaki negara Aaron Chia, So Woo-yik. Aaron dan Woo-yik tewas 20-22, 14-21. Nasib sama juga tidak menyerbahi bergu wanita negara Cho Mi-kwan, Lee Meng-yin. Bertemu pilihan pertama dari Jepun, Yuki Furushima dan Sayaka Hirota. Sukar untuk mereka menafikan kehebatan jago Jepun ini terpaksa akur tewas 13-21, 14-21. Majlis Paralimpik Malaysia MPM mengambil sikap berahsia dengan sasaran pingat kontingen Malaysia yang akan beraksi di Sukan Para Asia 2018 di Jakarta yang membuka tirainya 6 Oktober depan. Menurut Presidennya SM Nasaruddin SM Nasimuddin, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan diberi penghormatan untuk mengumumkan sasaran pada sesi penyerahan jalur gemilang yang dijadualkan berlangsung pada 1 Oktober ini. Ya, nanti kita tunggu juga. Ni tengah cungkil sikit tapi persediaan saya agak yakin. Setakat ni pun ni bukan baru saja persediaan ni, dah lama dah. Dan mereka pun dah berlatih di sini dah sekian lama. Semangat mereka pun berkobar-kobar. InsyaAllah nanti semua akan berjalan lancar. Majlis penyerahan jalur gemilang akan disempurnakan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Putrajaya Isnin depan. Sementara itu, Nasaruddin turut yakin selain 3 pemenang pingat emas Paralimpik Rio 2016, kejutan pingat mampu hadir menerusi sukan basikal dan tamping bowling. Very confident sebab these 3 Paralympians are anchor to the team. So diorang ni akan bagi semangat yang luar biasa untuk atlet-atlet lain. So together kita very confident untuk do well in Jakarta. Majlis penyerahan 9 tajaan bernilai hampir RM300,000 kepada kontingen Paralimpik negara ke Sukan Para Asia 2018 berlangsung semalam. Antaranya Naza yang akan menaja pakaian pada upacara pembukaan 100 Plus, Bata dan Al Ihsan. Malaysia menghantar seramai 138 atlet dan 83 pegawai untuk menyertai 151 acara yang dipertandingkan. Pada edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan, Malaysia menamatkan kempen di tangga ke-7 dengan membawa pulang 11 pingat emas, 17 perak dan 21 gangsa. Sekian Buletin 1.30. Detik cemas ketika gempa bumi hingga berlakunya tsunami di Palu, Sulawesi Tengah mengakhiri Buletin 1.30. Kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di sana. Saya Marcella Hassan. Assalamualaikum dan salam hormat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya di Palu ini keadaan. Saya di Palu keadaan habis gempa, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim ya Allah, habis gempa di Watu Sampu ini, Palu ini, di Palu. Ya Allah, doakan saya masih hidup, rekan-rekan. Ya Kep. Siap. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.